Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Mahami dari Kampung Kubu Gajah. Ya. Saya nak tanya, bagaimana nak tahu bahawa sesuatu amal itu ikhlas? Bukankah ikhlas itu letaknya di hati dan tidak dapat dilihat? Ya. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Mahami daripada Kampung Kubu Gajah. Soalannya, macam mana nak tahu dia ikhlas? Dia tulis kat situ, ikhlas dari saya. Soalnya ikhlas sungguh kan? Dia tulis ikhlas. Kadang-kadang yang tulis ikhlas itulah tak ikhlas. Jadi nak tahu ikhlas ini, sebab ikhlas ni duduknya di hati manusia, siapa yang tahu? Sebab itu orang bercinta dia kata, kalau you tak percaya, belahlah hati, operate lah jantung. Nak tengok ikhlas tak ikhlas itu. Oleh kerana ikhlas ni duduk di hati, kita nak tahu suatu amal itu ikhlas atau tidak bagaimana. Maka yang pertamanya, nak tahu keikhlasan seorang itu, maka itulah dilihat niat, awal niat dia bagaimana. Contoh mudah, orang bersolat. Kadang-kadang setengah orang ni dia lihat nak sembahyang. Tapi datang bapa mertua, datang mak mertua sembahyang dia. Soalnya ikhlas ke tu? Niat dia tu. Dia lah. Sebab apa bila mertua tak ada, tak sembahyang, datang mertua baru sembahyang? Dia kata, saya niat Ustaz kerana Allah. Tu niat dia kata. Tapi niat sebenarnya, dia sembahyang itu bukan kerana Allah. Patutnya dia takbir tu, dia niat, terpaksa aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana bapa mertuaku. Baru betul tu. Bukan kerana Allah tu. Kalau kerana Allah, sebab apa mertua tak ada, tak sembahyang tu. Jadi niat awal itu penentu dia. Memang dia sudah ada niat, takut malu pada mertuanya, malu pada kawan-kawan dia, malu kepada jiran tetangga. Betulah, niat itulah nak menunjukkan ikhlas tak ikhlas amal kita ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, sesuatu benda yang ikhlas ni kadang-kadang kita tak nampak sebab duduk dalam hati. Tapi kalau kita pergi pasar, ibu-ibu nak tengok buah tu baik ke tak baik, macam mana cara dia? Pertama sekali dapat dihidu baunya betul. Buah durian tu nak tengok cantik tak cantik. Durian ni Kubu Gajah ke? Durian Keramat ni? Durian Muar ke? Di berapa ni nak tahu macam mana? Kita cium bau tu. Jadi orang beramal dia pun boleh dihidu bau dia ikhlas ke tak ikhlas. Kalau tengok maknanya suatu benda tu, buah mangga, buah betik, kita tak nampak isi dalam, tapi nampak luaran dia. Kalaulah kita nampak kulit mangga tu dah lebam, bolehkah kita kata kita jangan menilai luarnya, yang penting isi dalam dia. Kalau luarnya pun dah lebam, belilah kalau berani. Confirm kita tak beli. Sebab kalau luar pun dah nampak dia punya lebam, dalam tu berulat pun ia juga tu. Jadi begitulah kita nak mengetahui suatu amal itu ikhlas tak ikhlas. Tengok bagaimana diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit amal kita, suatu amal itu. Kadang-kadang dia sembahyang, dia suka riaan wasum'atan, suka kalau dipuji, suka kalau diperdengar-dengarkan amalan dia. Kadang-kadang sengaja dia tanya apa? Hari ni hari apa ya? Orang kata hari ni hari Khamis ke? Lupa saya puasa, dia kata. Kan dia nak beritahu yang dia puasa. Hari ni hari Senin dia puasa, rupanya dia suka. Jadi di mana ikhlas dia itu? Kadang-kadang dia tanya malam tadi hujan ke tak? Tak pastilah. Saya lupa hujan, saya bangkit tahajud malam tadi. Hujan rupanya. Dia nak beritahu sebenarnya dia tahajud. Hebat, tak? Itu nampak luaran dia tu nampak. Dia suka sum'atan, diperdengarkan amalan dia. Jadi itu maknanya bagaimana manusia ni kadang-kadang nak tahu dia punya amal itu, kita nak tahu amal itu ikhlas tak ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, kalau kita nak tahu suatu amal itu ikhlas tak ikhlas, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lihat bagaimana ketika dia berseorangan. Kalau ketika ramai kuat ibadatnya, tiba-tiba duduk seorang-seorang, kurang. Jadi maknanya nampak tak pernah ikhlas sangat. Sembayang ramai-ramai ni baca surah panjang-panjang. Sembayang seorang-seorang, inna a'toina. Rakaat kedua, kul huwallah. Besok inna a'toina, hari ni kul huwallah.
Sampai anak pun boleh teka. Aku tahu dah abah baca apa ni. Inna a'tayna, confirm kan dah betul. Jadi anak pun dah tahu. Tapi kalau dia ramai-ramai, tu dia. Bacanya pun panjang-panjang je, kata Sayyidina Ali. Kalau dia berseorangan, dia malas. Kalau dia berada di halayak ramai, nampak rajin. Kalau semayang seorang-seorang tu, laju. Macam lipas kudung tu laju. Macam ayam patuk jagung. Kalau semayang ramai-ramai ni, tu dia tak. Panjang. Rokok pun panjang. Supaya dikata orang, dia hebat. Jadi maknanya, itu nak tengok bagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nak mengetahui ikhlas tak ikhlas amal kita. Karena itulah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man akhlasa lillah arba'ina yawman azharallah yanabi'a al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang mengikhlaskan amalannya kerana Allah selama 40 hari, maka Allah akan menzahirkan kebaikan, hikmat daripada hatinya keluar melalui lidah lisannya. Maka itulah kita ni dalam beramal disuruh istiqamah, supaya kita ni sabar dalam melakukan amalan-amalan. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam soal ikhlas, la yaqbalullah minal a'mal illa ma kana minha khalisan lahu wa batughiya bihi wajhuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan melainkan kalau ianya dibuat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kadang-kadang kita ni buat suatu amal ini disuruh ikhlas supaya Allah taala terima. Kerana nak mengikhlaskan hati ni tuan-tuan bukan suatu benda yang mudah. Dia mainan hati, kadang-kadang datang gangguan-gangguan syaitan. Yang mahu kita ini dipuji, kita ini diperdengarkan segala kebaikan yang ada pada kita. Karena itulah dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23 Allah Ta'ala berfirman, maka dihadapkan amalan-amalan mereka itu, maka oleh kerana mereka menunjuk-nunjuk, jadilah amalan mereka sebagai debu yang berterbangan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah untuk segmen pada petang ini. Terima kasih atas soalan ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.